Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili alumni Nur Maisarah Hana binti Muhammad Hanifah. Nombor mesyuarat KID 210504062. Saya akan menyampaikan bahagian pengenalan. Pengenalan berkaitan adat resam dan kebudayaan etnik Murut ialah kaum Murut menetap di pedalaman dan kawasan Tenggara Sabah serta wilayah perbatasan antara Kalimantan dan Sarawak. Suku kaum Murut adalah suku kaum ketiga terbesar di Sabah. Tempat tinggal mereka termasuk Tenom, Kemabung, Persiangan, Tawau iaitu Merontai dan Kalabakan, Tonggut iaitu Pinangah dan Inarat dan Keningau. Dahulu, mereka tinggal di dalam rumah panjang dan hidup harmoni dalam keluarga besar. Kebanyakan mereka adalah petani berpindah, memburu dan menangkap ikan di sungai. Mereka juga menjalankan memungut hasil hutan seperti damar, rotan dan madu lebah. Pada masa kini, kaum Murut sudah ada bekerja di perkhidmatan dalam sektor awam dalam bidang pendidikan, kesihatan dan pertahanan. Perkataan Murut merujuk kepada kumpulan penduduk yang tinggal di lereng bukit atau tanah tinggi di pedalaman Sabah. Murut terdapat di beberapa kawasan seperti Keningau, Tenom, Persiangan, Sipitang, Kalabakan dan Kinabatangan. Kaum Murut terbahagi kepada Murut Tahul atau Tagal, Tidung atau Tiruk, Timugong, Sembakung, Paluan, Bakun, Kalabakan, Murut Serundung, Murut Agabang atau Ahava, Tanggara atau Tanggala, Kolor atau Kolot atau Akolot, Murut Nabai, Murut Gana atau Hana dan Murut Lundayih atau Lun Bawang. Di mana kaum Murut mewakili sebanyak 2.9% daripada penduduk di Sabah iaitu lebih kurang 50,000 orang. Suku kaum Murut juga terdapat di Brunei, Sarawak dan sempadan Kalimantan. Kaum Murut mempunyai bahasa tersendiri yang berbeza dengan suku kaum Murut yang lain seperti Lun Bawang atau Lun Daih. Ini disebabkan faktor geografi sebagai penghalang dalam komunikasi bahasa mereka. Secara uniknya, kaum Murut tinggal di rumah panjang yang berhampiran dengan kawasan sungai atau membuat penempatan sepanjang sungai. Mereka tinggal di dalam rumah panjang yang menempatkan 10 hingga 20 keluarga. Tetapi terdapat juga kaum Murut yang tinggal dan membina penempatan secara individu di sepanjang sungai. Suku kaum Murut pakar dalam membuat perahu dan menurunkan kepakaran mereka kepada generasi seterusnya. Selain itu, kaum Murut pakar dalam berburu dan masih mengamalkan tradisi bertatu seperti kaum Iban di Sarawak. Tetapi tradisi ini semakin kurang dilakukan oleh generasi muda suku kaum ini. Kaum Murut juga menyambut perayaan seperti Hari Raya, Hari Krismas, Tahun Baru, Majlis Hari Jadi, Pengebumian dan Pesta Kalimaran dan lain-lain. Pesta Kalimaran ialah pesta sama seperti kawan kadazan dusun yang menyambut pesta keamatan. Ia disambut selepas mereka menuai padi. Kaum Murut masa kini telah mengalami proses kemodenan dan ramai yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan dan bukan kerajaan. Mereka juga tinggal di bandar-bandar besar dan mempunyai pekerjaan profesional. Namun demikian, kaum Murut ini masih lagi mengamalkan adat istiadat yang diamalkan oleh nenek moyang mereka sebagai adat turun-temurun yang mempunyai nilai estetika tinggi dalam kehidupan. Sekian pengenalan daripada saya. Terima kasih. Adat istiadat kematian etnik Murut. Mereka akan mengebumikan mayat berdasarkan punca kematian seseorang itu. Sesuatu kes kematian perlu diuruskan dengan tata tertib yang baik dengan mengikuti adat-adat tertentu. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang bencana atau musibah. Terdapat 3 proses dalam pengebumian mayat dalam kaum Murut iaitu yang pertama, semasa kematian, yang kedua, pengebumian, yang ketiga, selepas pengebumian. Semasa pengebumian, keluarga si mati akan memukul gong dan ketika gong dipukul, semua penduduk perlu berhenti daripada melakukan aktiviti masing-masing. Jika penduduk tidak berhenti daripada melakukan pekerjaan semasa gong dipukulkan, maka seluruh penduduk akan didenda iaitu memberi seekor khinzir kepada keluarga si mati. Kemudian mayat akan dimandikan dan setelah itu, mayat akan dipakaikan dengan pakaian yang cantik serta bersih. Mayat akan berada di rumah selama 2 hari sebelum dimasukkan ke dalam tajau, iaitu bangkalan kaum Murut. Tajau akan ditutup dengan kayu dan di atasnya diletakkan lampu kecil bagi menakutkan hantu syaitan.
Pada hari kedua, Tajau akan dibawa keluar daripada bilik tepat pukul 12.30 malam dan ketika ini ahli keluarga akan bertangis-tangisan sambil mengelilingi Tajau tersebut. Pada hari yang seterusnya, iaitu hari ketiga, kaum lelaki akan pergi ke tanah perkuburan untuk membaiki rumah perkuburan sekiranya terdapat kerosakan. Pada malam keempat, mereka akan bersukaria sebagai menghormati malam terakhir si mati berada di rumah. Keesokan harinya, Tajau mayat akan diusung dengan menggunakan usungan kayu ke tanah perkuburan. Ketika ini, ahli keluarga perempuan si mati akan menangis kerana mereka percaya akan roh si mati akan selamat ke syurga dan bertujuan mengucapkan selamat jalan. Proses yang kedua iaitu semasa pengebumian, gong akan dibunyikan sepanjang jalan Tajau. Dihantar ke tapak pengebumian dan Tajau tersebut akan dihias dengan manik-manik beraneka warna dan dipaku dengan kayu yang berukir. Ketika ini mereka akan meraihkan majlis makan-makan. Seterusnya, proses yang terakhir iaitu selepas pengebumian, ahli keluarga akan meletakkan 3 potongan bara setelah 4 hari Tajau di tanah perkuburan. Bara-bara tersebut akan dikawal apinya oleh keluarga si mati supaya roh si mati tidak dapat meniup api tersebut. Kerana mereka percaya sekiranya si mati dapat meniup api sehingga menyala, kemungkinan rumah tersebut ditimpa bencana. Adat tolak bala akan diadakan bagi menandakan pantang larang adat kematian sudah selesai. Adat istiadat perkahwinan etnik Murut, Sarawak dan Sabah. Adat istiadat perkahwinan Sarawak. Sebelum berkahwin, ia bermula dengan adat merisik, dikenali sebagai berbunga-bunga atau berjarum-jarum. Kemudian diikuti bertunang. Majlis perkahwinan melah pinang dimulakan oleh pengantin lelaki yang memakai pakaian tradisional suku kaum ini diarak dalam rombongan menaiki kenderaan atau jom ke rumah pengantin perempuan. Dan ia juga diiringi paluan gong. Ketibaan mereka disambut dengan satu tembakan senapang sebagai tanda. Rombongan pengantin perempuan turun ke sungai untuk mandi bersama-sama dengan rombongan pengantin lelaki sebagai tanda permulaan silaturahim antara rombongan pengantin lelaki dan rombongan pengantin perempuan. Upacara perkahwinan bermula dengan perbincangan, diruai dengan hidangan air tuak. Pengantin perempuan meminta berian ataupun hantaran yang nilainya bergantung kepada ketetapan penduduk kampung. Terdapat juga barangan hantaran lain. Upacara membelah pinang menentukan tempoh jodoh kedua-dua pengantin. Pinang tersebut kemudian diagihkan kepada hadirin. Dengan ini, upacara perkahwinan dianggap tamat, hanya majlis bersanding di sebelah malam saja. Sekiranya ada kesalahan atau kesilapan semasa majlis perkahwinan itu, pengantin baru haruslah mandi di sungai untuk membersihkan diri mereka dan juga diminta memegang sehelai kain sepanjang 7 ela supaya kesalahan setiap individu akan hilang. Adat istiadat perkahwinan Sabah. Perkahwinan kaum ini terkenal dengan adat barian sampai mati. Barian bermaksud berian atau mas kahwin. Lelaki wajib membayar mas kahwin kepada pihak perempuan hingga akhir hayat lelaki tersebut, walau telah berkahwin dan mempunyai anak. Sekiranya berlaku petaka di pihak keluarga isteri, maka suami wajib membantu dengan memberi peralatan yang sesuai. Memiliki gadis murut bererti pihak lelaki memenuhi tuntutan barian daripada pihak perempuan kerana mereka berhak menuntut apa-apa sahaja barian pada bila-bila masa. Perkahwinan kaum Bajau di daerah Kota Belud, bahagian pantai barat Sabah mempunyai sedikit persamaan dengan orang Melayu di semenanjung Malaysia. Kaum ini sangat mementingkan pelaksanaan setiap upacara adat perkahwinan mereka yang melibatkan 7 peringkat utama. Dimulai upacara tilau, tilau dan mendo, iaitu merisik dan meminang, diikuti seruan, iaitu bertunang, kemudian norong, iaitu menyerah hantaran, kemudian mandi bedak, iaitu malam berinai, nikah dan sanding ngedok, iaitu menjemput pengantin perempuan ke rumah pihak lelaki, dan ngedede menghantar semula kedua-dua pengantin ke rumah pihak perempuan. Tarian dan makanan tradisional kaum etnik Murut di Sabah dan Sarawak. Tarian kaum Murut. Yang pertama, tarian Mansayau. Tarian Mansayau ini dilakukan oleh suku kaum Murut di Lembawan. Kebiasaannya, tarian ritual ini dipersembahkan di majlis-majlis perkahwinan, hari-hari kelepasan am suku kaum Murut seperti hari pesta menuai padi.
Tarian ini akan diiringi dengan pukulan 9 biji gong, sebuah gendang dan satu set berkakung atau kuling tangan. Alat-alat yang terdapat dalam tarian ini akan dipalu mengikut rentak-rentak tertentu dan yang lazim dimainkan ialah pukulan bernama magadang. Melalui tarian ini, ragam-ragam tarian tidak terhad kepada satu bentuk sahaja dan boleh ditarikan oleh sepasang penari iaitu lelaki dan wanita. Bagi konteks pakaian pula, penari lelaki akan memakai pakaian yang dipanggil bangkat dan abak, sementara pakaian wanita pula dipanggil linambungan dan pinangkit. Tarian Mansaya adalah tarian daripada masyarakat Murut suku Nabai yang kebanyakannya meletak di kampung Keladakan dan di sekitar daerah Kelingau. Asas gerakan tarian ini diambil daripada gerak seekor burung yang sedang mengembangkan sayapnya. Ada kalanya tangan akan dijatuhkan seolah-olah sayap yang sedang ditutup, dan ada juga orang berkata pakaian wanita menggunakan warna hitam yang berlengan panjang dikenali sebagai nilimbungan dan nelangkit bagi kainnya, manakala selendang yang berwarna merah akan diselangkan di badan. Pakaian lelaki pula menggunakan kulit kayu serta bercawat atau abah. Namun baju yang diperbuat daripada kain hitam kadang-kala digunakan bagi menggantikan kulit kayu. Tarian yang kedua pula ialah Mangunatip. Tarian Mangunatip merupakan tarian tradisi suku kaum Murut Timugon dari daerah Tenom. Suku kaum Murut kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman negeri Sabah seperti di kawasan Keningau, Nabawan, Tenom, Sepulut dan Persiangan. Tarian Mangunatip adalah tarian tradisi kaum Murut dari suku Kuhijau ataupun Kuijau yang tinggal di daerah Bingkor, Apin-Apin dan Keningau. Tarian ini ditarikan di kalangan penduduk tempatan di pedalaman Sabah termasuk suku kaum Kadazan Dusun di Tambunan, suku kaum Kuijau di Keningau dan kebanyakan suku kaum Murut. Semasa tarian ini ditarikan, beberapa pasang bambu panjang akan dihentak dan diketuk pada lantai mengikut rentak sementara. Para penari akan melompat masuk dan keluar di antara ruang hentakan bambu tanpa tersapit kaki. Tarian yang bertenaga dan menghiburkan ini biasanya ditarikan semasa majlis-majlis keramaian di kampung ataupun pada majlis keramaian yang lain. Tarian ini popular di kalangan masyarakat suku kaum Dusun Gana yang banyak terdapat di kawasan Bingkor Keningau. Mangunatip berasal dari perkataan apit di mana 4 batang palu penumbuk padi digunakan dan dilagakan sehingga mengeluarkan bunyi apit-apit. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Mangunatip berasal dari perkataan yang membawa makna jepit. Semasa menari tarian ini, kaki penari-penarinya terjepit di antara 2 batang kayu buluh kerana tidak cekap mengelaknya. Mangunatip ditarikan dalam majlis Hari Magazau yang memuja semangat padi. Biasanya tarian ini tidak memulakan iringan muzik kerana bunyi buluh yang dilagakan akan berbunyi kuat serta rentak dan irama menarik, dan kadang-kala ianya ditarikan dengan iringan pukulan gong kecil iaitu alat muzik sansaring oleh sepasang penari yang terdiri daripada lelaki dan wanita. Terlonjak-lonjak menari dengan pakaian yang penuh tradisi. 2 orang akan melagakan alu dan 2 orang lagi memegang pangkal alu supaya tidak berganjak dari kedudukannya. Dan ada juga yang mengatakan bahawa gaya tarian Mangunatip ini juga amat unik serta mempersonakan di mana penari lelaki yang memegang parang akan melompat ke atas bambu yang disusun berselang-seli oleh penari-penari lelaki yang lain. Selain itu, penari yang berada di atas dianggap sebagai seorang pemburu dan akan menggunakan penyumpit, buluh yang dimasukkan sejenis sumpit untuk memecahkan bela yang disediakan. Alunan muzik daripada gendang kulit serta somputon akan mengawal rentak tarian ini. Tarian Mangunatip bertujuan untuk memeriahkan sesuatu upacara yang diadakan seperti upacara main silat, upacara pengubatan orang sakit, upacara mangintan taduk, upacara pemujaan semangat padi, upacara titikas, upacara majlis keramaian, upacara mansayau dan akhir sekali upacara pemujaan roh semangat.
Upacara rasmi terutama sekali semasa majlis jamuan makan orang-orang kenamaan keturunan suku kaum Dusun Gana atau lebih dikenali sebagai orang kaya-kaya atau OKK. Di samping itu, ditarikan dalam majlis-majlis menyambut perayaan Hari Mangawau iaitu Hari Pesta Menuai Padi. Di kebanyakan upacara keramaian, tarian-tarian ini lazim ditarikan kerana muziknya rancak serta bersimbolik. Semasa pesta menuai diadakan, penari-penari kaum murid ini akan membuat persembahan di bandar-bandar sehingga menjadi suatu daya tarikan kepada para pelancong dalam dan luar negara. Walaupun terdapat sedikit sebanyak unsur tarian ini telah diubah, namun makna serta gaya tarikannya masih tidak terjejas. Tarian Mangunatip misalnya mempamerkan unsur kegagahan yang ada dalam kaum Murut serta bertujuan untuk memujuk roh-roh nenek moyang mereka agar dapat menjaga mereka. Penari-penari tarian ini menyelitkan gugusan padi yang sudah dituai dan juga kepala mangsa pada pinggang mereka. Sekian, inilah serba sedikit tentang tarian tradisi kaum Murut. Kita berganjak pula kepada makanan tradisi kaum Murut. Makanan tradisi kaum Murut. Suku kaum Murut pula popular dengan makanan tradisi seperti pucuk ubi. Pucuk ubi dimasak dengan bilis halus merupakan makanan yang sangat popular bagi kaum Murut. Walau bagaimanapun, suku kaum Murut juga tidak ketinggalan dari pengamalan makanan tradisional yang terdapat pada suku kaum Kadazan, Dusun dan Rungus. Antara makanan yang popular di kalangan kaum Murut ialah yang pertama, pucuk ubi suku Murut namakan umbus. Yang kedua, jeruk ikan dan daging yang diawet dengan ubi kayu. Yang ketiga, sagu yang dibuat daripada ubi kayu. Yang keempat, nasi pulut yang dibungkus dengan daun pisang. Yang kelima, kuih kelupis jagung ubi manis yang dimasak kukus. Yang keenam, sambal lada tuhau yang digemari penduduk Sabah. Yang ketujuh, ubi kayu goreng. Yang kelapan, paku pakis. Yang kesembilan, buah tarap. Ubi kayu goreng, paku pakis dan buah tarap hanya terdapat di Borneo. Yang kesepuluh, tiopah. Yang kesebelas, mamata. Tiopah ataupun mamata juga adalah sejenis makanan kaum Murut yang terkenal di kawasan perkampungan ini. Makanan ini berasal daripada padi bukit yang masih mentah ataupun padi yang muda iaitu hasil padi yang sudah boleh dipetik. Hasil padi atau beras yang diambil akan digoreng sehingga masak sehingga kelihatan kekuning-kuningan tanpa menggunakan minyak masak. Setelah siap dimasak, maka atau boleh ditumbuk secara tradisional sehingga halus. Tiopah ataupun mamata ini boleh dicampur dengan sedikit gula untuk rasa yang lebih enak. Yang ke-12, ambuyat. Ambuyat atau juga dikenali sebagai linut. Ambuyat adalah sejenis makanan tradisional bagi masyarakat tempatan di Sarawak seperti kaum Melanau, Penan dan orang Ulu. Malah menjadi sajian utama selepas nasi. Ambuyat adalah makanan berkanji berwarna putih dan teksturnya seperti gam. Asalnya, tepung sagu rumbia daripada bahagian batang pohon rumbia dipanggil ampulung. Makanan tradisi ini sangat terkenal dalam kalangan suku kaum Bisaya, Bajau, Kadazan Dusun dan Murut. Jika dilihat suatu ketika dahulu, linut dimakan untuk menggantikan makanan ruji disebabkan kekurangan penghasilan beras suatu ketika dahulu. Suatu ketika dahulu, ia dihidangkan sebagai menu harian dan hidangan wajib semasa hari-hari istimewa seperti hari keramaian kaum berkenaan. Malah, hidangan ini juga menjadi santapan utama sekiranya ada jiran-jiran yang bertandang ke rumah. Hidangan yang diperbuat daripada pokok rumbia itu amat terkenal di Sabah, Sarawak dan Brunei. Kaum Murut dan Dusun juga amat meminati makanan ini yang dipanggil ambuyat atau linut bagi masyarakat di situ. Yang ke-13, kepayas. Apa itu kepayas? Sebenarnya, ia adalah bunga betik yang selalu kita lihat pada pokok betik. Uniknya kaum Murut boleh cipta ianya menjadi satu menu enak untuk santapan bersama nasi. Macam mana cara masaknya? Bunga betik ini dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian mereka campur dengan isi sardin yang dihancurkan. Irisan bawang merah, bawang putih, gula dan garam digaul sebati. Kalau nak pedas, boleh letak irisan cili padi. Selalunya orang Sabahan tidak makan yang pedas. Yang ke-14 yang terakhir sekali ialah linopoid.
Justeru itu, pada Hari Pesta Keamatan di Sabah, setiap 30 dan 31 Mei, terutama di kampung yang merayakan Pesta Keamatan ini, kaum Kadazan Dusun, Rungus dan Murut tidak ketinggalan dari pertandingan makan tradisional yang paling sedap. Oleh itu, masyarakat kaum Kadazan Dusun, Rungus dan Murut di Sabah masih lagi mengamalkan makanan dan tarian tradisi bukan sahaja pada pesta keamatan atau perkahwinan tetapi pada setiap masa. Tidak ketinggalan juga suku kaum yang lain seperti Bajau, Sungai dan banyak lagi kaum di Sabah sehingga sekarang masih mengamalkan makanan tradisi kerana makanan ini menunjukkan identiti dan pengenalan masyarakat kaum di Sabah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kepercayaan. Warga tua suku kaum Murut masih percaya kepada perkara-perkara mistik serta kewujudan roh. Dahulu, mereka mempercayai amalan endemis ni iaitu setiap batu, pokok, sungai dan bukit mempunyai roh tersendiri. Menurut kepercayaan mereka, Aki Kopunok adalah kuasa gaib yang mencipta segala-galanya yang berada di bumi termasuk orang. Mereka juga percaya Gunung Amtulai iaitu Gunung Aru atau Gunung Hantu dianggap sebagai tempat suci. Selain itu, mereka juga percaya Bomoh boleh berhubung dengan kuasa gaib yang dipanggil Babalian. Kepercayaan ini masih menjadi adat istiadat yang digunakan sehingga hari ini. Perayaan terbesar yang disambut oleh etnik Murut ialah perayaan Mansisia. Perayaan Mansisia ini dikenali sebagai Hari Pesta Menuai dan dalam bahasa Murut ia dipanggil dengan Oro Napanggaan Nanantap. Walau bagaimanapun, nama sebenarnya ialah perayaan selepas menuai. Bagi suku kaum Murut, ia disebut dengan sebutan Mansisia. Sebelum perayaan tersebut diadakan, setiap keluarga akan menyumbangkan beras hasil dari titik peluh mereka kepada ketua masyarakat, iaitu penghulu. Beras akan dimasak sama ada dibuat tapai ataupun nasi. Selain itu, mereka juga akan menyumbangkan wang untuk membeli lauk-pauk semasa perayaan. Setelah hari Mansisia menjelang, semua penduduk kampung akan menghadiri jamuan makan atau minum di Tulus, iaitu rumah panjang, ataupun di rumah ketua masyarakat. Sambutan dilakukan di rumah ketua masyarakat jika kampung berkenaan tidak mempunyai Tulus, iaitu rumah panjang. Salah satu acara rasmi yang berlangsung dalam perayaan tersebut adalah meminum tapai yang juga dipanggil Pansisiaan. Semua penduduk kampung dikehendaki meminum tapai tersebut sebagai tanda tradisi, sebagai satu tradisi ataupun adat. Pada masa yang sama, perayaan Mansisia ini akan membuat semua penduduk dapat menikmati hasil tuaian setiap keluarga, memandangkan beras yang disumbangkan sebelumnya dicampur gaulkan sebelum dimasak. Antara tujuan perayaan Mansisia ini dilakukan adalah sebagai hari kesyukuran dan bersukaria. Hari tersebut juga dianggap sebagai hari kelepasan am bagi para petani. Kebiasaannya, perayaan tersebut dilengkapi dengan beberapa acara yang menarik seperti persembahan kebudayaan, minum tapai dan bermacam-macam lagi sesuai dengan suasana sambutan Mansisia. Sekian, terima kasih. Pakaian tradisional kaum Murut. Penggunaan pakaian-pakaian tradisional kaum Murut boleh dilihat dari dua sudut, iaitu zaman klasik dan zaman moden. Di zaman klasik, pakaian-pakaian tradisional ini dipakai semasa upacara ritual, hari perkahwinan dan sebagai pakaian seharian. Di zaman moden pula, pakaian-pakaian tradisional ini hanya dipakai untuk tujuan-tujuan yang tertentu seperti di hari perkahwinan oleh pengantin lelaki dan perempuan. Kadang-kadang juga dipakai oleh pengapit pengantin serta untuk acara-acara kebudayaan. Kebanyakan suku kaum di Sabah memilih hitam sebagai warna pakaian tradisional mereka. Penggunaan warna hitam asalnya daripada kepercayaan bahawa warna hitam adalah lambang kekuasaan atau warna ketuhanan yang mana dapat melindungi pemakai daripada makhluk-makhluk halus yang jahat.
Ada sesetengah pihak mengatakan bahawa penggunaan warna hitam adalah disesuaikan dengan cara hidup dan keadaan semula jadi di waktu itu. Antara pakaian kaum Murut bagi lelaki, babaru peputul. Babaru peputul ialah pakaian daripada kulit kayu. Kulit kayu tersebut didapati daripada pokok peputul, iaitu Artocarpus constellari. Ia dipotong mengikut kepanjangan yang sesuai dengan fashion jaket tanpa lengan dan cawat. Sabut daripada daun nanas juga digunakan dan dihiasi dengan motif manik-manik buatan tangan yang sederhana. Aba peputul. Aba peputul ialah cawat sekurang-kurangnya sepanjang 2 meter yang dibuat daripada isi kulit kayu dari pokok peputul. Kain yang melepasi antara kedua-dua kaki dan dililit di sekeliling pinggang. Tupik sinolatan. Tupik sinolatan ialah perhiasan kepala yang diperbuat daripada kulit pokok kayu yang dihiasi dengan bulu-bulu sebaik-baiknya daripada tuwawu, iaitu Argos passion atau sepasang sinikop. Sebahagian daripada bentuk motif yang terdapat pada pakaian tradisional Murut. Sinusuk, bulu burung merah. Inimburu, corak berbentuk lintah. Inakaang, daun daripada pokok peputul yang disusun bersilang-silang dalam satu barisan. Sinuli, beberapa bilah buluh yang disusun secara bertingkat. Kalayam manuk, corak berbentuk kaki ayam. Sinusulawu, corak berbentuk sulawu. Sulawu ialah kerang yang besar. Matonu arawu, corak berbentuk matahari. Antara pakaian kaum Murut bagi wanita. Ponongkolo. Ponongkolo ialah pakaian tradisi bagi wanita yang terdiri daripada baju dan gaun yang panjang berwarna hitam dan dihiasi dengan manik-manik. Baju yang dihiasi itu dipanggil babaru linantian dan gaun tersebut pula tapek linantian. Pipirot. Pipirot ialah tali pinggang yang berbentuk siling perak iaitu pipirot linggit dihiasi dengan pelbagai manik-manik yang terkenal seperti aki-aki, nampalur, kotos, bungkas, akik dan olot. Salupai. Salupai ialah hiasan kepala yang dihiasi dengan manik-manik. Sinikot. Sinikot pula ialah 3 set pin rambut yang dihiasi dengan sinikot tataun di bahagian tengah dan 2 sinikot surai di kedua-dua bahagian sanggul. Sinikot tataun mempunyai tali yang panjang yang dihiasi dengan manik-manik. Rarangkol. Rarangkol ialah rantai yang terdiri daripada beberapa jenis manik seperti pungkas, kotos, akik, pangungupuk, bulul, olot dan sebagainya. Holong. Holong ialah beberapa pasang gelang yang diperbuat daripada kulit kerang yang besar dipanggil holong sulawu. Bagi permainan hanya ada satu iaitu lansaran. Lansaran ni juga boleh dikategorikan sebagai tarian. Alat yang digunakan, lantai berukuran 81 kaki persegi, terletak di tengah-tengah rumah panjang, diperbuat daripada kayu bulat, dipasang secara berlapis-lapis agar melantun seperti spring. Cara bermain dia, yang pertama lompat atas lantai khas secara bulatan. Lalu lompatan dilakukan sehingga pemain melonjak-lonjak ke atas diiringi bunyi hentakan susunan kayu di bahagian bawah lantai. Lonjakan demi lonjakan untuk mencapai kingkilat. Permainan diakhiri dengan balasan pantun sebagai tanda mengeratkan hubungan. Bagi pemain lelaki, perlu memakai topi berbulu burung serta pakaian daripada kayu dan kain warna. Bagi pemain wanita, memakai pakaian hitam hiasan manik yang berwarna-warni.